Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita sama-sama dapat menjalani aktiviti seharian kita di atas muka bumi Allah ini, dan kita harapkan supaya apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa khabar murid-murid semua? Ustaz harap kamu semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan yang happy dan sebagainya. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Islam tahun 5, bidang Al-Quran, sub bidang tilawah yang bertajuk membaca suratul Al-Qadar. Sekarang Ustaz nak tanya kamu semua, kamu biasa dengar nama surah Al-Qadar? Biasa dengar? Kalau malam Lailatul Qadar, biasa dengar? Biasa surah Al-Qadar ni imam-imam akan baca dalam bulan Ramadan. Lagi kalau kamu biasa ikut solat tarawih, biasa sebelum malam terakhir tu para imam akan baca surah Al-Qadar dengan harapan dalam 10 malam terakhir pada akhir-akhir bulan Ramadan tu kita ketemulah atau berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Okey, seterusnya kita teruskan kepada standard kandungan kita pada hari ini. Apakah standard kandungan pelajaran kita pada hari ini? Okey, standard kandungan kita pada hari ini ialah membaca dan mengamalkan suratul Qadar dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Itu kandungannya, membaca dan mengamalkan surah Al-Qadar dengan betul dan bertajwid. Seterusnya, apakah standard pembelajaran kita pada hari ini? Ada dua di sini. Yang pertama, kita membaca suratul Qadar dengan betul dan bertajwid. Makna poin di sini yang perlu difokuskan oleh kamu ialah membaca surah Al-Qadar dengan betul dan bertajwid. Yang kedua, membaca Al-Quran dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Apa maksud secara beradab? Kamu kan sudah belajar adab-adab dengan Al-Quran. Maknanya nak baca Al-Quran, nak pegang Al-Quran, sebaik-baiknya ada wudu. Kita berinteraksi dengan Al-Quran, ada wudu. Lepas tu kita menutup aurat dan sebagainya, dan istiqamah. Istiqamah ni maknanya kita konsisten. Kita setiap hari kita baca Al-Quran dalam solat. Setiap hari kita solat 5 waktu, dalam tu kita akan membaca Al-Quran secara istiqamah. Yang kedua, ini objektifnya. Apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid. Yang pertama, murid dapat membaca surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5 dengan betul dan lancar. Ustaz ulang balik, membaca suratul Qadar ayat 1 hingga 5 dengan betul dan lancar. Untuk objektif yang kedua pula, ni yang tinggi sikit. Membaca suratul Qadar ayat 1 hingga 5 dengan betul dan bertajwid. Yang pertama tadi dengan betul dan lancar. Yang kedua dengan betul dan bertajwid. Jadi Ustaz nak seboleh-bolehnya kamu semua dapat objektif yang kedua ni, iaitu membaca suratul Qadar ayat 1 hingga 5 dengan betul dan bertajwid. Apabila kamu
dapat membaca surah Al-Qadar ini dengan betul dan bertajwid, sudah tentulah kamu sudah dapat membaca dengan betul dan lancar. Sekarang Ustaz akan baca surah Al-Qadar ini. Kamu dengar dan kamu perhatikan. Okey? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Okay, Ustaz ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul Azim. Jadi Ustaz harap kamu dapat baca. Bagi yang belum lancar, baca perlahan-lahan sehingga kamu dapat lancar. Kamu baca berulang-ulang kali, kamu amalkan ketika dalam solat, baca sebelum tidur, insya-Allah. Dengan harapan Ustaz doakan kamu semua dapat baca betul dengan lancar dan bertajwid. Seterusnya kita akan masuk ke dalam buku teks. Sila keluarkan buku teks kamu. Ustaz harap kamu semua dah mendapat buku teks Pendidikan Islam tahun 5 yang baru. Okey, kamu sudah keluarkan. Pada muka surat 1 ada ayat Quran. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Suratul Baqarah ayat 2 yang bermaksud kitab Al-Quran ini tiada keraguan padanya. Kitab ini menjadi hidayah bagi mereka yang bertakwa. Okey, untuk bidang Al-Quran ini merangkumi surah bacaan, surah hafazan, surah kefahaman dan hukum tajwid. Untuk hari ini kita akan masuk tentang surah bacaan iaitu suratul Al-Qadar. Okey. Cuba tengok ni, ada gambar permata, kasih sayang, hormat menghormati, bertanggungjawab, kegembiraan. Nanti kamu boleh carilah sendiri. Cari dalam internet apa itu kasih sayang, apa itu hormat menghormati, apa itu bertanggungjawab, apa itu kegembiraan. Okey, kita terus ke muka surat 2. Unit 1, bacaan suratul Qadar. Dengar dan baca. Okey, Ustaz akan baca sekali lagi. Kamu dengar, perhatikan, dan kalau yang sudah lancar boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Okey, seterusnya ada info. Tadi kita dah, yang pada awal-awal tadi Ustaz dah baca sebanyak 2 kali. Ini yang kita baca kali ketiga. Okey. Info suratul Qadar. Surah ini merupakan surah yang ke-97 dan surah ini diturunkan di Mekah. Surah ini, wahyu ini diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di Mekah. Maknanya surah ini diturunkan ketika sebelum berlakunya peristiwa hijrah, iaitu di mana hijrah ni Nabi Rasulullah berpindah dari Mekah ke kota Madinah. Okey, dan surah ini mengandungi 5 ayat.
Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Surah ini mengandungi 5 ayat. Surah ini menceritakan perihal malam Al-Qadar yang fadilatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Tadi pada awal-awal tadi Ustaz dah sebut surah ini Ustaz ada sebut malam Lailatul Qadar. Maknanya surah ini menceritakan tentang fadilat malam Lailatul Qadar. Lailatul tu maksud dia malam lah, malam Qadar yang fadilatnya lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, perdengarkan bacaan contoh sudah Ustaz dah bacakan. Lepas tu bimbing murid membaca surah Al-Qadar secara talaqi musyafahah. Okey, kamu perhatikan dengan macam mana Ustaz bacaan. Ustaz baca inna nun bersabdu ni. Lepas tu tanda apa nun bertemu dengan zai ni, apa hukum dia? Ustaz baca inna anzalna. Apa batu huruf yang warna biru ni, huruf qalqalah, macam mana baca dia? Lailatul qadri. Wa ma adra, huruf ungu ni ra di atas. Kalau ra baris atas, ini maksudnya ra tebal. Kita baca tebal. Wa ma adraka. Bukan kita baca wa ma adraka. Itu tidak tepat. Okey, tengok ada juga huruf ra warna ungu baris bawah. Ini kalau dalam hukum tajwid dipanggil ra nipis. Kita baca nipis. Contohlah kalau Ustaz nak sambung, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Itu ra. Mana ra ni ada dua. Satu, kalau ra tu baris atas ataupun baris di depan, kita baca secara tebal. Manakala kalau ra itu berbaris di bawah, kita baca secara nipis. Okey, seterusnya buka muka surat 3. Okey, ini untuk tahap yang kedua. Aras yang kedua, baca ikut guru. Okey, kamu buka muka surat 2, baca ikut guru. Okey, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri tanazzalul malaikatu warruhu fiha salamun hiya hatta matla'il fajri. Okey, baik. Untuk yang hatta matla'il fajri, tengok huruf biru ta tu dengan jim huruf qalqalah, dan huruf ini terletak di tengah-tengah perkataan. Jadi kalau terletak huruf qalqalah yang terletak di tengah perkataan, kita panggil qalqalah kecil, qalqalah sughra. Jadi cara bacaan dia tidak tebal. Jadi dia nipis, dia antara tebal di tengah-tengah. Contohnya hatta, Ustaz tak baca hatta matla'il fajri. Kita baca nipis je, hatta matla'il fajri. Okey, baik. Bagaimanakah cara untuk melancarkan bacaan Al-Quran? Jadi saya nak tanya kamu jawab. Kamu jawab. Cuba kamu fikirkan bagaimanakah cara untuk melancarkan bacaan Al-Quran. Bagaimana? Cuba fikirkan 3 jawapan. Kalau jawapan Ustaz, yang pertama, bagaimana cara untuk melancarkan bacaan? Yang pertama sekali, kita kena buat latih to be. Latih to be,
kita baca banyak kali, kita baca bersama kawan. Kalau di rumah, kamu boleh baca dengan ibu bapa kamu, abang-abang kamu, kakak-kakak kamu. Baca banyak kali sampai sel-sel di otak kita tu dia dapat menangkap. Sebab apabila kita amalkan, kita akan melekat dalam otak kita. Jadi insya-Allah lama-lama kita akan lancar. Yang kedua, bagaimana cara untuk melancarkan bacaan? Yang kedua, kita berdoa kepada Allah. Kita doa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah doa Nabi Musa. Seperti mana yang kita tahu, kita dah belajar Nabi Musa ni merupakan seorang insan yang Allah kurniakan dia. Kira Nabi Musa ni dia ada gagap sikit, macam maknanya lisan Nabi Musa tidak lancar. Katanya masa dia kecil tu kan yang Firaun nak bagi susu ke besi panas. Jadi Nabi Musa masih kecil ni kata, kalau Firaun cakap kalau si Musa ni, Nabi Musa ni ambil susu, dilepaskan, akan dibunuh. Kalau dia ambil bara api akan dilepaskan. Jadi Allah takdirkan Nabi Musa mengambil bara api. Jadi ustaz pun itu yang ustaz dengar lah, tapi nanti kita akan baca balik, kaji balik. Yang pertama latih tubi, yang kedua doa, yang ketiga yang cara-cara yang ketiga untuk melancarkan bacaan Al-Quran, kita selalu amalkan dalam solat. Katalah di rumah kamu jadi imam ataupun jadi solat sendiri, kamu selepas baca Al-Fatihah, bacalah surah Al-Qadar ini. InsyaAllah lama-lama 5 kali sehari, 5 waktu sehari kamu baca, InsyaAllah lama-lama lancar. Batu sudah tentulah hafal kan. Okey. Minta murid membaca potongan kalimah dengan bacaan yang betul dengan bertajwid. Bimbing murid mencari hukum tajwid dan membacanya dengan betul. Okey, tadi Ustaz untuk kalimah potongan tadi ni Ustaz sebut dalam ada huruf qalqalah dan ada huruf ra. Ra nipis. Kalau ra tu baris bawah, kita panggil ra nipis. Kalau ra tu berbaris di atas, kita panggil ra tebal. Macam contoh, wa ma adraka. Baca tebal, ra. Kita tak baca nipis, wa ma adraka. Itu tidak tepat. Okey, muka surat seterusnya, muka surat yang keempat. Muka surat keempat, perhati dan teliti. Okey, perhati dan teliti. Okey, kamu tengok kotak yang nombor 1. Kamu perhatikan. Baca dalam hati dulu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Okay, perhatikan yang nombor 2. Kotak nombor 2. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Seterusnya perhatikan kotak yang nombor 3. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Seterusnya perhatikan kotak yang nombor 4. Cuba baca dalam hati. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Seterusnya yang nombor 5. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, yang mutiara ni, nampak mutiara permatanya. Yang penting sentiasa berusaha mengamalkan bacaan Al-Quran. Okey, cuba kamu perhatikan apa yang kamu nampak di gambar ni. Perhatikan dan teliti apa yang berlaku di dalam gambar ini. Okey, di sini ada dua orang murid perempuan. Jadi kalau melihatkan pada pakaiannya, ini merupakan ustazah dia, guru dia, muallimah dia, dan ini adalah murid. Cuba kamu perhatikan. Atau ini mungkin juga kawan dia, mungkin baju pengawas perpustakaan ini. Okey, tengok apa yang kamu dapat. Kalau ustaz dapat, ustaz tengok dalam muka surat ni, kedua orang
kawan ini baca secara bergilir-gilir. Tengok, pengawas yang pakai baju kurung warna biru ni, tudung warna biru, dia baca yang ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lepas tu kawan dia sambung, wa ma adraka ma lailatul qadri. Kawan yang pakai tudung biru ni pun baca lagi, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Kawan dia sambung lagi, baca bergilir-gilir, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Dan sekali yang adik ni baca, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maknanya kamu pun boleh buat cara ni di rumah, baca bergilir-gilir dengan kawan-kawan kamu, dengan kakak-kakak kamu, abang kamu, ibu kamu dan ayah kamu. Okey, nota guru, bimbing murid membaca potongan kalimah daripada suratul Qadar secara berpasangan. Maknanya baca secara berpasangan. Minta murid terus perbetulkan bacaan rakan. Maknanya kamu nak cari pasangan bergila-gila membaca Al-Quran, cari kawan yang dah lancar dan bertajwid cara bacaannya. Minta murid mencatat rekod bacaan suratul Qadar. Okey, baca dan amalkan. Okey, baca dan amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tengok. Kalau ustaz tadi baca tak ada tanda wakaf, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tapi disebabkan ada tanda wakaf, jadi ra ini kita matikan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita tengok nota sini, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Membaca Al-Quran dan mengamalkan bacaannya dalam kehidupan harian dapat membuatkan hati kita menjadi tenang. Lagi-lagi kalau kita baca dan kita tahu, kita faham, kita tahu maksud dia. Uraikan kaedah membaca ra' tebal dan huruf ra' nipis berdasarkan suratul Qadar. Ustaz dah jelaskan tadi, kalau ra' tebal ni adalah ra' yang berbaris di atas ataupun yang berbaris di hadapan. Manakala ra' nipis adalah ra' yang berbaris di bawah. Contohnya nanti to be. Kamu di rumah ni sebelum nak masuk ke sekolah, sebelum sekolah dibuka untuk PDPC secara bersemuka, kamu lancarkan di rumah. Nanti kalau dalam kelas nanti kita nak ulang kaji dah senang, kamu pun dah mantap, jadi senang. Okey, jadi itu sahaja. Jadi ustaz punya harapan kamu dapat membaca suratul Qadar ini dengan betul, lancar dan bertajwid. Ambillah peluang dengan banyaknya masa di rumah sempena PKP ni, ambil peluang. Dah lepas main, lepas solat kita baca, lepas bermain kita baca, sebelum tidur kita baca. Jadi insya-Allah lama-lama akan lancar. Jadi lepas solat baca. Jadi itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan sambil kita akan mendengar bacaan dalam, ustaz ada download Quran Flash Desktop 1.3 di komputer ni. Okey, jadi kita akan mendengarkan bacaan Qori. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى
مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا. Okey, baik. Kamu boleh juga mencari di YouTube. Cari YouTube, cari surah Al-Qadar. Okey. Cari. Kamu boleh pilih. Usah nak pilih yang ini. Okey. Maka jaminan Nabi SAW akan dibina untuknya istana dalam syurga Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.